Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita masih lagi dalam bab bahagian-bahagian air. Air terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, air suci bagi menyucikan, dikenali dengan nama air mutlak. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan tapi hukumnya makruh, dia panggil air musyammas. Yang ketiga, air yang suci tetapi tidak menyucikan, ini terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama, air yang digunakan untuk berwudu ataupun mengangkat hadas kecil dan besar, maka air tersebut dinamakan air mustakmal, air yang telah digunakan, air yang telah digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air yang suci, air mutlak juga, tapi telah bercampur dengan benda-benda lain yang bersih. Seperti campur dengan air kopi, campur dengan air Milo, maka air ini sudah keluar daripada hak mutlak. Tapi masih lagi air suci, boleh minum, boleh makan. Tapi tak boleh nak guna dia untuk ambil wudu. Untuk basuh tak boleh. Air yang keempat, iaitulah air mutanajis. Air mutanajis ialah air yang terjatuh najis ke dalamnya. Air mutanajis maknanya air yang jatuh najis ke dalamnya. Ia terbagi kepada 2 bahagian. Air mutanajis ini ada 2 bahagian. Yang pertama, air yang sedikit, iaitulah kurang dari 2 kolom. Sama ada 2 kolom. Nanti kita bisa pause. Air yang kurang daripada 2 kolom, air ini menjadi najis dengan hanya terjatuh najis ke dalamnya walaupun sedikit. Dan tidak berubah sifat-sifatnya dari segi warna, bau dan rasanya. Tak kira berubah ke tak berubah. Selama dia tu kurang 2 kolom, bila jatuh najis, maka najislah air tersebut. Ukuran 2 kolom ialah 500 kati Baghdadi air. Banyak mana 500 kaki Baghdadi? Tahu kalau kita 500 kaki ni banyak mana? Kalau tahu, kaki pula ke kaki sini, kaki Baghdad. Payah nak faham tu tak? Pada rasanya lah. Dan ia menyamai, menyamai ini boleh faham lah kita. Menyamai. Menyamai 192.875 kilogram. 193 kilogram. Payah lagi main kilogram ni. Kau tak payah. Ya. Nak liter air. Kau saya main kilogram. Kau senek sekali je. Bawa. Oh, dia tinggal. Nanti tu. 192.857, bukan 875. Ini silap terjemahan. Terjemahan yang betul dia nya 857, bukan 875. Peki. Dalam nuskah Arab dia nya 875, 857. Sebalik. 192.857. Tukar tempat ya. Kesok atau itu explore. Jadi 857, bukan 875. 857. Dalam kitab. Ia juga menyamai 1/4 hasta 4 persegi. Tinggi, lebar dan dalam. Ini mudah sekali. Serta suku. Lebar, luar, apa dia tinggi, dalam. Bersama dengan serta suku.
Ya, ambil orang sederhana, jangan ambil orang kenik. Ha. Jangan orang kenik doa jadi siapa serta dia sikar kita tadi. Jangan kita ikut panjang doa. Mana ukuran lebih kurangnya setusuk. Orang yang sederhana. Dan segi timbangannya, dia pula ada liternya, iaitulah 160.5 liter. 160.5 liter. Payah juga liter-liter ni pun. Sebenarnya, tak lah sebenarnya. Itu yang ukuran dua kolonnya. Al-Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang terdapat di padang pasir yang luas yang didatangi oleh binatang buas dan haiwan melata. Baginda menjawab, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Jika air tersebut sebanyak 2 kolah, dia tidak menangguh kotoran. Kalau air itu 2 kolah, dia tak tangguh kotoran lagi. Dalam lafaz yang lain pula di sisi Abu Daud, fa innahu la yanjus. Bila air itu 2 kolah, maka dia tak jadi najis lagi. Dipahami daripada hadis ini, sekiranya air kurang dari 2 kolah, maka ia menjadi najis sekalipun tidak berubah sifat-sifatnya. Kepahaman ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah dia menyelup tangannya ke dalam suatu bekas. Jangan celup tangan dalam bekas. Sehinggalah dia membasuh tangannya dahulu sebanyak 3 kali, basuh luar dulu. Tembok air basuh tangan, barulah celup niat air tangan kita ni jadi timbul nak ambil wudhu. Mana jangan celup sekali. Pasal apa tak celup? Sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah tangannya bermalam. Tangan dia tidur mana tak tahu. Sama-sama sampai dulu. Sampai dulu orang istijah dengan batu, dia tak guna air. Mana kalau tangan dia tidur tepat-tepat tertentu, akan dekatlah benda-benda berkesal-kesal gitu. Jadi bila bangun tidur, pergi celup dalam air, semangat air. Jadi inilah di antara dalil yang nak mengatakan air sikit bila masuk najis jadi najis dari semua. Inilah dia ataupun dipanggil sebabnya apa dilarang? Kerana dia kata fa innahu la yadri aina batat jadi. Mana orang itu tak tahu tangan dia tidur mana. Jadi ulama-ulama faham pun di sini. Kalau tidur tengah hari, pasal batasnya tidur malam. Kalau tidur tengah hari, kena basuh ikut tu. Biasa tidur malam lama, tidur tengah hari ni tidur mentah ya. Tidur orang panggil ambil jelas. Jadi perbahasan banyak-banyak tu, ada bahas lah kita ni. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang bangun dari tidur mencelupkan tangannya ke dalam bekas air. Kerana dibimbangi tangannya dicemari najis yang tidak kelihatan. Memanglah. Sebab kita lah, dia banyak dia guna istinja. Sudah sedia maklum bahawa najis yang tidak kelihatan tidak akan mengubah keadaan air. Oleh itu sekiranya tindakan tersebut tidak menajiskan air, disebabkan menyentuhnya, nascaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang daripada berbuat demikian. Manakala kerana air ini tidak berubah, tentulah Nabi kita tak ayat, tak larang orang celup tangan tadi. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat lain kita akan baca dalam kitab kita insya-Allah. Kita sudah dulu kita ni. Oh kita bicara lain. Jadi dalam pendapat dalam mazhab kita mengaji sehari dua ni, iaitulah air ni kalau kurang daripada 2 kolah, bila celup najis dalam itu, maka dia sudah jadi air mutanajis, tak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Jenis yang kedua, air mutanajis, air najis yang kedua adalah mana pula? Air yang banyak. Iaitu air yang sampai 2 kolah atau lebih. Air 2 kolah ataupun lebih lagi.
Air ini tidak menjadi najis dengan hanya semata-mata terjatuh atau tersentuh najis. Tetapi ia menjadi najis apabila berubah salah satu sifatnya, atau warna, rasa, ataupun bau. Dalil dia mana? Ialah ijma' para ulama. Ijma' ulama mengatakan, kalau air itu berubah warna dia, rasa dia, bau dia, dengan kekotoran. Kalau berubah dengan tidak guna kotor, tak ada masalah. Supaya kita ayat terbaring. Berubah air sungai dengan sebab punjat. Berubah warna, jadi kuning. Teh susu dah jadi. Tapi tak ada orang kata air semua. Ada orang kata tak ada guna dah air sungai. Sudah berubah warna. Naknya berubah dengan benda najis. Berubah dengan benda najis. Kita kena tengok kaedah tu. Orang tu lagi buat masa ada air pahit kita. Sebab dia kata ada bang. Apakah kalau orang itu najis? Jadi berubah kali air itu. Dia cuci air itu. Dia tidak najis. Kalau air itu dia berbau. Ya. Air dia pakai diubah dalam air kubur. Tidak ubah. Air itu berbau. Ya. Bunga tu, jenis bunga tu ada air ke tak? Jadi orang panggil air bunga dah dia. Bila orang panggil air bunga, tak panggil air mutlak. Jadi air bunga pula. Air yang banyak ialah air yang sampai 2 kolah atau lebih. Air ini tidak menjadi najis dengan hanya semata-mata terjatuh atau tersentuh najis. Tetapi ia menjadi najis apabila berubah salah sifatnya, atau warna, rasa, atau bau. Dalilnya ijma'. Ada hadis yang menyebutkan tadi, tapi hadis dhaif. Pasal tu ulama tidak pegang dengan hadis tadi, dia lebih setuju dengan ijma' ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebut dalam kitabnya Al-Majmu'. Ibnu Al-Munzir, Muhammad Ibnu Al-Munzir ni rahimahullah taala seorang pakar dalam aqwal ulama. Dia ada kitab dia Al-Awsat, kitab dia Al-Ijma'. Dia ni kerja dia hanya kumpul semua pendapat-pendapat ulama. Kalau ijma' dia buat ijma'. Mana tak payah bincang macam-macam. Ibnu Al-Munzir berkata, ulama telah bersepakat bahawa air yang sedikit atau banyak apabila jatuh ke dalamnya najis atau berubah rasa atau warna atau bau, maka air itu menjadi najis. Air yang boleh digunakan untuk bersuci, jenis air ini pula. Bukan semua jenis air ini boleh dibuat bersuci, iaitu mengangkat hadas, kecil atau besar, dan boleh menghilangkan najis. Air yang boleh dibuat bersuci hanyalah dari jenis yang pertama, iaitu air mutlak. Dan kedua, air musyammas saja. Tetapi air yang kedua ini makruh digunakan pada badan. Kita ada dalam bab ni, di tempat negara panas. Manakala air jenis yang ketiga, ia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sekalipun ia sendiri adalah suci. Ia hanya boleh digunakan untuk tujuan lain, selain daripada bersuci, seperti minum, memasak dan lain-lain. Air jenis yang keempat pula ialah air yang najis. Ia tidak boleh digunakan untuk apa-apa kegunaan sekalipun. Bolehlah wajib pokok boleh. Habislah kita bab. Jadi risalah kita ni, iaitulah tentang air. Baru ni kita cakap dah, dan jelas dah masalah air ni. Cuma kalau tak tulis tu, boleh jadi tidak begitu jelas. Ada dia. Mengikut fiqh mazhab Syafi'i, air terbagi kepada 4 bahagian. Jelaslah bagi kita kan. Kita bagi dapat ini. Semua dalam yang ketiga tu ukuran 2 kolah. Dari segi hastanya tahu dah. Serta satu hasta suku. 4 seginya satu hasta suku. Mudah tak? Mana kalau nak buat kolah kak, biar lebih pada serta suku belakang. Dia besar pada suku. Bau senang. Dia lewat suah apa ni. Satu air itu 2 kolah. Dari segi liternya, 190.5 liter. Dalam kitab ni kita pula, dalam fiqh Al-Manhaji ni, dia bawa kilo 192.857 kilogram. Perbincangan kita kali ini adalah mengenai air jenis ketiga dan keempat. Mana air mutlak, air musyammas, jelas dah tu, tak payah bicara. Semua orang tahu dah.
Yang pertama air al-musta'mal, iaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Hukumnya, ulama berbeza pendapat mengenai air musta'mal ini. Pendapat yang pertama, air musta'mal suci tetapi tidak menyucikan. Inilah yang kita belajar. Kita duduk ngaji daripada muda lagi sampai kali ini pun masih lagi belajar air musta'mal suci. Boleh digunakan tapi tidak boleh buat bersuci. Itu pendapat yang pertama. Ini adalah pendapat jumhur ulama, yakni mazhab Hanafi, Syafi'i dan mazhab Hambali. Tiga mazhab ini mengatakan air musta'mal tak boleh digunakan. Manakah dalilnya? Dalil yang mengatakan air musta'mal tak boleh digunakan. Iaitulah dalil sebagaimana kita telah baca dalam kitab kita baru ini. Iaitulah dalil bahawa ia suci adalah sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Cerita Jabirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahinya untuk bertanya keadaan dia. Dia tengah sakit. Ketika itu aku, kata Jabir, sakit dan tidak sedar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mencurahkan air wudunya ke atas. Maknanya dalilnya air yang telah digunakan untuk berwudu ini suci. Mana dalil dia? Dalilnya Nabi ambil wudu, dia tak ada air. Sudah dia tak ada, dia ambil air ini, dia cuak mandi Jabir, dia tengah sakit. Maknanya kalau air itu najis, bekas dia guna dah, apa dia pergi mandi orang yang air najis? Ini menunjukkan bahawasanya air musta'mal bersih. Jelas kepada kita. Sekiranya air wuduk tersebut tidak suci, dan saya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan mencurahkannya ke atas Jabir. Okey, dikisah air mah. Nah. Itu dalil air musta'mal suci. Dalil ia tidak menyucikan pula ialah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Jadi hadis ini kita baca dalam lepas. Nabi kita larang, janganlah seorang kamu mandi dalam air yang bertakung, yaitu air tenang yang tidak bergerak, sedangkan dia dalam keadaan junub. Para sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Abu Hurairah, bagaimana hendak lakukan cara mandi dengan air tersebut? Jawab Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hendaklah kamu mencedoknya dengan satu cedokan. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang kita baca tadi. Tadi kita baca tadi. Iaitu muka surat apa tadi? 44. Kalau Nabi lari orang seluk tangan dia. Nak basuh luar dulu. Jadi, itu dalil yang menunjukkan air musta'mal ni, apa dia? Suci tapi tak boleh buat bersuci dengan dia. Itu dalil. Dalil lain lagi, itu adalah dalil. Sekarang ini masuk pada pendapat yang kedua dengan sedikit perbahasan. Kita tengok muka timur dia lah. Kita belajar lama dah kita ngaji. So, orang panggil satu pandangan. Lalu ni kita ngaji pandangan-pandangan yang ada. Pendapat yang kedua, air musta'mal suci lagi menyucikan. Air habis tarik wuduk dah, boleh ambil wuduk balik. Sebabnya suci. Suci ni istifak. Orang yang kata air musta'mal tak boleh ambil wuduk balik pun, dia kata air itu suci. Suci kata suci. Suci cuma yang tak boleh guna, yang kali kedua tak boleh. Sebab guna dah tadi. Itu saja. Pendapat yang kedua, suci lagi menyucikan. Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, Sufyan, dan pendapat daripada mazhab Maliki. Dan sebahagian ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Al-Zahiriyah, ahli Zahir, dan ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis yang berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan air tak ada musta'mal. Ini juga pendapat pilihan Syekh Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, Sayyid Sabiq, Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Salman, serta guru kami Dr. Muhammad Al-Mukhtar, hafizahullah jami'an. Berkata seorang ulama muhakkik
Iaitulah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab ada Asy-Syarh Al-Mumti'. Dia mengatakan pendapat yang benar ialah pembahagian air hanya kepada dua jenis sahaja, iaitu air suci dan air najis. Adapun air musta'mal, air suci tapi tidak menjijikan ini tidak tersebut dalam syariat. Manakala nas sharihnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa air musta'mal itu ada. Manakah dalil pendapat yang kedua? Pendapat yang mengatakan air musta'mal ini tidak ada. Dalil yang pertama dari Rubaiyah binti Muawwiz radhiyallahu taala anha. Sewaktu Rubaiyah ini cerita lagu mana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kitanya masaha bi ra'si min fadli ma'in kana bi yadihi. Nabi kita waktu dia sapu kepala dia dengan air tangan-tangannya. Lepas dia basuh tangan, ada air dalam tangan dia basah, dia tak ambil air lain, dia sapu kepala dengan air itu. Maknanya kalau air musta'mal, sebab dia basuh guna dah untuk basuh tangan, air itu. Tapi oleh kerana tangan dia basah, dia tak ambil air lain, tak celup ambil air lain, dia guna air yang ada tangan dia dah. Jelas tak? Kalau air itu musta'mal, macam mana dia guna sapu kepala dengan air yang dia guna dah untuk basuh tangan? Itu dalil yang mengatakan air musta'mal boleh digunakan. Dalil yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah di salah sebuah jalan di Madinah. Nabi tengok Abu Hurairah jalan lagi, tengah jalan. Sedangkan Abu Hurairah dalam keadaan berjunub, berhadas besar. Mana orang Jemaah dulu bukan ada rumah, ada apa ni? Ada tandas dalam rumah dia. Macam zaman dulu ni orang mandi junub baru tu rumah. Dia kena jalan dulu pergi cari telaga. Sampai macam orang Jemaah dulu kan. Telaga duduk dua rumah. Jadi tengah jalan nak pergi telaga ni jumpa Rasulullah tengah jalan. Tengok lagu mana? Beliau pun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersembunyi, nusuk ke Nabi. Lepas dia nusuk, dia tengok Nabi tak boleh dia pun hungar habis telaga, terus mandi. Sudah mandi dia hungar pula mari cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jumpa dengan Nabi pula. Nabi baginda lantas bertanya, "Ke mana kamu pergi?" Abu Hurairah, "Pergi mana? Aku tengok mana mari kau ni." Tiba-tiba hilang. Telah mana lagi? Jawab Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, saya sedang berjunub. Saya tidak mahu mari bertemu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berhadas, tak mahu." Nabi pun jawab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah, innal muslim la yanjus." Nabi kata, "Maha suci Allah, sungguhnya orang muslim bukan najis." Oleh kerana mu ni tidak najis, kalau mu basuh pun jadi air itu tidak jadi najis. Dengan basuhan mu. Itu dalil dia. Dalil yang ketiga. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu. Nabi kita ambil wudu dengan air sisa lebihan mandian isteri baginda. Mana nak isteri dia mandi dalam bekas, sudah dia kawan itu mandi, Nabi kita mari ambil air wudu. Ambil wudu dengan air itu. Isterinya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah mandi dengan air tersebut." "Ya Rasulullah, saya mandi itu air itu. Apa ambil wudu situ tu?" Nabi pun jawab, "Al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'." Nabi kata air itu suci dan tidak ada apa yang dapat menajiskannya. Air itu suci, tak ada pernah najis. Kecuali jatuh najis. Ataupun berubah dia tu. Ataupun campur dengan benda-benda yang kotor. Sedangkan air ini bersih, tak ada apa-apa. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'u tahur." Air itu bersih, tidak ada apa yang boleh menajiskannya, merusakkannya. Itu di antara dalil, banyak lagi dalil. Kita bawa 2-3 dalil sebagai perbincangan. Kemudian kita balik pula kepada dalil tadi. Dalil yang Nabi kata, mu jangan mandi dalam bekas. Dalam keadaan mandi junub dalam bekas, jangan turun. Karena air jadi musta'mal. Hujah yang pertama tadi. Jawab di kumpulan yang kedua yang mengatakan tak ada musta'mal. Nabi larang sini, bukan makna dia akan jadi musta'mal. Nabi larang sini, kalau dia air bekas kita masuk terjun dalam kaulah tu. Orang mari kemudian, boleh jadi dia tak nak mandi dah. Dia terbekas orang mandi, dia bekas orang koper di sini.
Tengah orang tu, perasaan dia tak sama dengan orang lain. Ada rasa tak boleh. Macam kita ambil air dalam kolom. Bila air lebih daripada 2 kolom dulu, orang celup tangan, pun celup, basuh tahi mata, basuh dalam kolom. Bukan setengahnya, bukannya basuh kaki luar. Celup kaki dia dalam kolom tu, untuk tak basuh kaki. Jadi sebahagian orang bila tengok kaki tu, tak apa comel, jadi hati dia ni tak boleh terima nak pergi ambil pula air. Kalau air tu bersih sekalipun. Ini jawapan hak golongan yang kedua kepada hadis. Yang Nabi kata, mu jangan terjun masuk dalam kolom. Dalam air yang takut. Itu jawapan-jawapannya. Jadi rumus sedianya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, air musta'mal adalah suci, lagi menyucikan, lagi tidak berubah warna, bau dan rasanya. Dengan syarat bukan ketika merebaknya wabak penyakit berjangkit, dan cara penggunaan air yang baik dengan menjaga kebersihan dan kesihatan. Maknanya kita jangan guna air. Kalau waktu wabak ada jangan. Mari orang porak masuk dalam tu, kita nak pergi ambil wuduk pula, bahaya. Jadi Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam komentar dia masalah ini, dia menjelaskan. Kesucian air musta'mal bukanlah semuanya mutlak. Ia hendaklah dilihat sejauh mana cara air itu menjadi musta'mal dan mengambil kira keadaan kesihatan semasa. Jika ada penyakit menular, maka hendaklah dihindarkan. Mana kalau zaman orang penyakit putih belakang, penyakit korak belakang, jangan ada guna air itu. Pada zaman dahulu, seorang menggunakan air dengan menyelam mukanya ke dalam besin. Berkomor dan mencuci hidung dalam bekas itu. Maka air musta'mal dari jenis ini adalah dijauhi. Kalau banyak sekalipun. Yang kita guna. Itulah pendapat-pendapat ulama. Jadi kita pilih yang berdasar kepada apa yang disebut oleh dalil-dalil yang ada. Iaitulah pendapat yang kedua yang mengatakan air musta'mal ini boleh digunakan. Inilah pendapat yang kuat. Apa yang kita pilih. Bagaimana yang anda sebut selalu dah. Bukan mana kita sebut. Guna air ni patut. Tapi kita akan guna apabila waktu terdesak. Waktu tak ada air. Sedangkan air kita guna dah ambil wuduk tadi. Jadi kita tahu air itu air bersih. Air tak ada. So nak kita yamum. Nak tunggu kita yamum pula. Sedangkan air ada sebelum di dalam rumah kita. Cuma saya ikut 2 kolam. Tapi kita yakin dia tu tak masuk najis. Lain pada kita guna tadi air itu. Dalam keadaan tersebut, kita gunalah pendapat yang mengatakan air musta'mal boleh gunakan. Jadi jangan jadi was-was lah bagi ini. Itu jelaslah pendapat yang mengatakan air musta'mal. Dalam masalah air 2 kolom ni apa pula penjelasan dia? Untuk penjelasan lanjut mengenai air yang kurang daripada 2 kolom. Jadi ulama-ulama Syafi'i kata kalau air kurang 2 kolom, kalau sudah digunakan, dia tu jadi tak suci dah, tak boleh guna. Tak kira dia bau ke tak bau ke, tukar warna, yang penting dia sudah jadi najis. Sama-sama kita perhatikan komentar Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang Imam Ghazali ni seorang yang masyhur lah. Tak ada orang tak kenal Imam Ghazali ni. Kecuali orang yang tak mengaji doa lah. Baru tak kenal Ghazali lah. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia bicara dalam bab air. Juzuk yang pertama, dalam bab air dia kata apa? Kata Imam Ghazali, air itu keluar daripada sifat air suci dengan sebab berubah rasanya, warnanya atau baunya kerana terkena najis. Jika air itu tidak berubah dan jumlahnya 2 kolom, iaitu hampir 250 takaran atau 500 kaki perak, kita tak payah bolehlah, ada dalam depan itu ukuran dia. Maka air itu tidak najis. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabatha." Apabila air itu mencukupi 2 kolom, ia tidak mengandungi kotoran. Jika sekiranya kurang daripada yang tersebut dan air itu tidak mengalir, ia menjadi najis pada pandangan Imam Asy-Syafi'i. Ini penjelasan daripada Imam Ghazali. Manakala air yang mengalir, apabila berubah kerana najis, maka dia mengalir. Air mengalir yang berubah itu menjadi najis. Bukan yang di atas dan yang di bawahnya. Tepat dia tu yang najis. Ini kerana aliran air itu terpisah-pisah. Demikian juga najis yang mengalir dengan aliran air. Maka najis itu di tempatnya mengalir bersama air itu. Dan yang di kiri kanannya, apabila air itu kurang dari 2 kolom. Jika aliran air itu lebih kuat daripada aliran najis, maka apa yang di atas najis itu suci,
Sedangkan apa yang di bawahnya najis. Manakala air itu juga mengalir. Air atas suci. Meskipun jauh dan banyak. Kecuali jika air itu terkumpul dalam satu telaga, dalam satu kolam, berukuran 2 kolam tadi, ia tukar mula jadi bersih balik. Apabila air najis itu berkumpul mencukupi 2 kolam, ia menjadi suci dan tidak menjadi najis dengan sebab dipisahkan dengan mengambil atau menceduk sebahagian daripadanya. Manakala air ini 2 kolam lebih. Mari awak kencing dari kolam. Najis atau najis air? Sikit-sikit ya, tak nampak, tak bang. Tak najis. Tapi kalau kita saya buat ambil cetuk tu, najis ke tidak? Tak najis juga. Sebab ambil daripada 2 kolam. Sedangkan dalam cetuk, kata Imam Ghazali, pasti ada campur air ini tadi. Itu pendapat Imam Ghazali. Dalam masalah ini, dia kata inilah pendapat mazhab Syafi'i. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tengok ini komentar dia ni. Setelah dia menjelaskan kedudukan air dalam mazhab Syafi'i. Saya, kata Ghazali, amat berharap jika mazhabnya, mazhab Syafi'i ini berpendapat seperti mazhab Malik. Iaitu air tidak akan menjadi najis walaupun sedikit kecuali berubah. Mazhab Maliki, air tak jadi najis. Kurang 2 kolam ke, lebih 2 kolam ke, kecuali dengan berubah. Baru dia najis. Jadi, Imam Ghazali kata, aku berharap jika mazhab Syafi'i ini berpendapat seperti mazhab Malik. Iaitu air tidak akan menjadi najis walaupun sedikit kecuali berubah. Selagi tak berubah, tak najis. Ini kerana keperluan manusia terhadap air amat mendesak. Yang menimbulkan keraguan, was-was adalah syarat 2 kolam. Ia menyebabkan orang merasa susah kerana dia. Syarat 2 kolam ni kerana susah, kerana syarat ini. Hal ini dia bersumpah, la'umri kata dia, demi umurku. Adalah punca kesulitan dan diketahui oleh sesiapa yang mengkaji dan memerhatikannya. Saya tidak ragu-ragu menyatakan, jika ini menjadi syaratnya, menjadi syarat 2 kolam ini, tempat yang akan menjadi paling susah untuk bersuci adalah Mekah dan Madinah pada zaman dia. Zaman kita ni mungkin kita segera air banyak. Ini kerana di kedua-dua tempat ini tidak banyak air, sama ada yang mengalir ataupun yang tidak mengalir. Sejak daripada zaman awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pada akhir zaman sahabat, tidak pernah dinukilkan tentang cara memelihara air daripada najis. Sedangkan tempat air mereka juga digunakan bersama oleh kanak-kanak lelaki dan perempuan yang tidak terpelihara daripada kotoran, yang kurang menjaga kebersihan. Mana sebab sumber air dia, telaga dia tu macam-macam. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah berwudu daripada bekas air seorang Nasrani. Ini menunjukkan bahawa beliau tidak mementingkan yang lain kecuali jika terdapat perubahan air yang jelas. Jika tidak, kenajisan orang Nasrani dan tempat air mereka pasti diketahui dan dapat diduga. Kesukaran melaksanakan mazhab ini dan tidak ada permasalahan tentangnya pada waktu itu adalah dalil yang pertama, dan pendapat Umar radhiyallahu taala anhu adalah dalil yang kedua. Kemudian beliau, yang Imam Ghazali rahimahullah taala, telah menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin 7 dalil. Semua sebenarnya 7 dalil. 2 dalilnya iaitu orang dulu tak tanya Nabi lagu nak jaga air. Dalil yang kedua ni Sayyidina Umar berwudu dengan bekas orang kafir. Kemudian dia bawa lagi 5 dalil yang lain yang menunjukkan bahawasanya air ni, pendapat yang mengatakan air ni menjadi najis dengan sebab berubah tu lebih kuat daripada kita mentahdidkan air 2 kolah. Bila 2 kolah masuklah gapo. Benar dalam apa boleh, gapo boleh. Ini dia kata pendapat ini menyusahkan, yang menimbulkan was-was di kalangan masyarakat Islam. Jadi itulah komentar daripada Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi bagi hambanya berani mengemukakan masalah ini kepada masyarakat berdasarkan kepada Imam Ghazali sendiri rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang bincang tentang tasawuf. Tapi dalam mukaddimah dia, dalam juzuk yang pertama, dia telah membincangkan bab mayat, bab wudu, bab mayat. Dan dia sendiri seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i. Imam Ghazali ni tokoh mazhab Syafi'i. Dia mati tahun 505. Awal lagi. Dia sendiri tidak berpuas hati dengan pandangan ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan air ni tak kira.
2 kolah, kata 2 kolah ke, itu aku daripada 2 kolah, tak kira. Bau ke tak bau. Kalau titik benda sikit masuk dalam tu, maka dia sudah jadi air najis. Tak boleh lagi kita nak gunakan dia. Maka itu pendapat kata Imam Ghazali yang menimbulkan was-was dan membuat berlakunya menimbulkan kesusahan kepada masyarakat. Jadi itulah pandangan Imam Ghazali rahimahullah taala, dan inilah pandangan yang kita kutip, yang kita ambil untuk dikemukakan kepada masyarakat sebagai satu perbincangan. Jadi tidak semestinya pendapat yang baik, yang benar kita bawa, kita kata ini pendapat yang benar, yang mesti diikuti. Kalau kita rasa tak was-was nak pakai, kita balik kepada cara kita. Ambil air 2 kolah juga, air mustamah jangan guna. Tak ada masalah. Tapi kita kena ingat, di waktu terdesak, waktu tak ada air, lagu nak buat. Kadang-kadang suasana kita ni bukan serupa dengan orang lain. Butuh air, telaga tak ada dalam ni. Banyak kan, telaga-telaga telah ditimbus. Kau air pun jaga ada dalam rumah. Nah. Jadi sekarang ni kita cuba buat satu perkara. Nabi mengatakan, bu'istum muyassirin. Kamu dibangkit muyassirin untuk mempermudahkan, bukan mayat. Jadi kalau ada pendapat-pendapat ulama yang boleh mempermudahkan dalam masalah-masalah begini, jadi kenapa kita takut untuk berubah kepada suatu keadaan berdasar pada dalil-dalil yang ada. Itulah dalam bab air ini ada soalan sini. Kalau tidak kita pindah kepada bab bekas. Ya, jelas. Pasal itu huruf dah dulu sekali. Oh ini yang kedua dah ya. Enggak ada? Ini tipe soalan mengenai air najis yang disuling balik kita semula. Lepas pada kita semula mengikut kesehatannya boleh guna. Boleh guna. Air itu bersih jadi balik. Sudah jadi air bersih. Dan masalah ini telah dibincang dalam anggota Majlis Fatwa Kerajaan Arab Saudi 25 tahun lebih dulu. Kita baru sampai sini, baru nak bincang. Dia sudah bincang ada 25 tahun dulu bahawasanya air, dia panggil Al-Majari. Air yang diguna, air pagi. Yang kita guna, kemudian dia bersih, dia tapis. Banyak kali tapis. Buai naji dulu, buai berapa kali. Akhirnya dia masuk ubat, masuk kimia balik. Ulama-ulama Majlis Fatwa telah mengatakan bahawasanya air itu kembali semula kepada air mutlak. Balik semula kepada air mutlak. Cuma dia kata dia tidak galakkan untuk minum. Tapi kalau nak berwuduk boleh. Tidak digalakkan untuk minum kerana dia kata terlalu banyak bahan-bahan kimia nak ubah air itu semula jadi bersih. Dan si pumai tak ada pumai dah. Pumai tak ada najis, memang tak ada najis dah. Dia sudah tapis dah. Itulah keputusan fatwa Majlis Fatwa Kerajaan Arab Saudi 25 tahun. Bahawasanya air kita semula ni boleh digunakan, dia kembali semula jadi air mutlak. Ada lagi soalan lain? Kali ini kita masuk pula kepada hukum menggunakan bekas. Hukum menggunakan bekas. Maksud bekas di sini ialah peralatan yang digunakan untuk mengisi cecair dan lain-lain. Bekas kita lah. Orang panggil pinggir, makuk, gelas, besi, beldi, semua bekas lah. Ia mengandungi beberapa perbincangan. Dalam bab bekas ni ada beberapa perbincangan. Yang pertama, menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Guna bekas daripada emas dan perak. Haram hukumnya, haram menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak dalam semua bentuk penggunaan. Kalau dia terbekas emas dengan perak, haram kita guna. Seperti berwudu dan minum. Nak minum pun tak boleh, ambil air payah pun tak boleh. Orang lelaki dengan perempuan sama. Tidak dibenarkan. Kecuali kerana darurat yang terpaksa seperti tidak ada bekas lain. Tak ada bekas lain kecuali ni je ada. Kalau tak ambil air, tak sibuk dengan dia, tak boleh ambil wudu. Bolehlah kita guna sekali. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nak boleh bekas ni, bukan yang tidak. Nak boleh sorak dua gelar pun tak mudah. Pun nak pindah anak mata. Tapi nak tak kira lah. Yang pentingnya, hukum itu ada, berjalan.
Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harira walad dibaj, wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati, wa la ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Ya. Sekali lagi. Wala talbasul harira walad dibaj, wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati, wala ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Jadi itu apa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu bila illah, sebab apa tak diguna. Dia kadang-kadang dia yang hukum sekali dengan sebab. Jangan kamu memakai pakaian sutra dan dibaj. Dibaj itu sutra je lah. Sejenis pakaian yang sangat berharga daripada sutra. Oh ni sutra asli, tak ni sutra asli. Original. Oh sutra buat-buat dengan buatan ni tak masuk dalam pan. Sutra asli ni mana sutra yang mari daripada ular. Dia panggil dud al-qad, ular. Ular sutra. Jadi hak ni hak tadinya. Kalau sutra buatan ni boleh kita pakai. Tidak jadi kesalahan. Sutra buatan dia buat apa dia? Plastik. Sutra diruai dia panggil. Diruai ni tak apa pakai. Semuanya ulama-ulama kata kalau kita pakai luar, orang tengok dia tuduh kita pakai sutra, pakai yang pakai haram, maka lebih baik jangan pakai. Menyebabkan orang jadi ragu. Tak baik sangka pada kita. Dia kata dia tu pakai sutra ni. Tapi pakai piah. Jadi masalah. Jadi jangan buat menimbulkan keraguan pada orang yang menyusahkan orang tak boleh. Baik. Dan jangan kamu minum menggunakan bekas-bekas emas dan perak. Ini 4 kita malam ni. Jangan guna emas dan perak. Jangan kamu makan menggunakan pinggan-pinggan, salam-salam yang diperbuat daripadanya. Sesungguhnya semua itu, pasal apa Nabi tak boleh kita guna ni? Sutra, pakaian emas dengan perak ni pasal apa? Sesungguhnya semua itu untuk mereka. Apa dia mereka tu? Orang-orang kafir. Lok dia lah hal itu. Orang kafir dalam dunia dia pakai belakang. Emas dengan perak. Di dunia ini dan untuk kitanya pada hari akhirat pula. Jadi insyaAllah kalau kita seterusnya nak pakai pinggan emas lah. Tunggu dalam syurga esok, akan boleh lah. InsyaAllah. Enggak kalau pakai pinggan emas, kau pinggan plastik kau. Kalau darah tinggi mari kecil manis, tak boleh nak pakai kau lah. Kolesterol banyak tak sembuh. Kau pinggan emas, tak boleh nak pakai. Nak pakai daging, darah tinggi. Nak pakai gula, kecil manis. Saya jawab. Baiklah kita pakai pinggan plastik, tak boleh pakai belakang tu. Nabi kata biarlah dia atas dunia ni, ilmunya adalah akhirat insyaAllah. Menggunakannya untuk makan dan minum dikiaskan kepada semua bentuk penggunaan yang lain dari segi pengharaman. Tak diguna belakang, tak diguna belakang. Kecuali orang perempuan ya. Dalam pakaian itu ada dia. Pengharaman penggunaan ni meliputi kaum laki-laki dan perempuan. Tak diguna bagi mah ni, makai ia bekas dalam mah. Tak diguna. Hukum mengambilnya sebagai perhiasan dan usahaman juga sama dengan hukum menggunakannya. Jika sama tak beli, tak pinggir. Tapi kita nak guna apa dia, dia rumah kita jam, apa emas, supaya dia kata. Oleh itu selagi mana menggunakannya tidak diharuskan, maka selagi itulah dia tidak harus mengambilnya. Kalau kita beli, kalau kita bila tak diguna, tak ada kita simpan. Yang kedua, menggunakan bekas yang ditampal dengan emas atau perak. Orang tampul sikit-sikit. Ya. Dalam buku. Tak bakar. Tak ada apa-apa. Bawa 10 kilo tak apa. Jangan disaut. Saut tak boleh. Haram menggunakan bekas yang ditampal dengan emas secara mutlak. Maknanya tampul dengan emas. Iaitu sama ada sedikit atau banyak. Jika tampalan itu daripada perak, hukumnya adalah seperti berikut. Kalau perak, lain pula. Jika sedikit dan bukan untuk tujuan perhiasan, maka hukumnya harus. Jika banyak dan dengan tujuan perhiasan, maka hukumnya haram. Itu ya.
Jika banyak kerana keperluan atau sedikit untuk tujuan perhiasan, maka hukumnya makruh. Dia ada 3 hukum. Ada. Tadi guna. Dalil yang menunjukkan boleh menggunakan bekas yang disadu dengan perak yang banyak kerana keperluan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala daripada Asim Al-Ahwal. Tak payah terjemahlah ahwal tu, dia terjemah mata juri maknanya. Nak kenal dia. Katanya, ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik. Wa kana qad sad'a fasalsalahu bi fiddatin. Qala Anas, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadahi akthar min kadza wa kadza. Mana dalil kita boleh tapur sikit. Tapur sikit apa ni bekas ni dengan peraknya. Dalil dianya kata Asim Al-Ahwal, aku melihat periuk Nabi, bekas Nabi. Tak kira lah periuk qadah ni mana macam makuk gitu ya. Di sisi Anas bin Malik, Anas simpai bagai. Periuk tersebut telah pun pecah. Tampalannya, Anasnya tampur dia tu daripada perak. Dan Anas berkata, aku telah memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bekas ini lebih daripada sekian-sekian kali. Bekasnya aku sayang dah sebab aku minum ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pecah dia tampur dengan perak sebab saya bekas tu. Karena bekas Nabi kita minum. Itu baru ni timbul dah soalan dah. Guna gigi mak boleh betul. Jadi kita ayat dulu jawapannya boleh. Kalau keperluan. Mana kalau tak boleh pakai plastik, kena pakai emas. Jadi pakailah. Kita dulu kan, orang putus tangan tu. Putus tangan saya hidup dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ayat dulu. Katanya tak perlu dah lagi lah. Yang ketiga, menggunakan bekas yang dibuat daripada bahan bernilai. Harus menggunakan bekas-bekas yang dibuat daripada bahan-bahan yang bernilai seperti almas. Awan almas. Sejenis batu bernilai. Sangat keras dan berkilau. Seperti permata lu'lu', marjan dan lainnya. Boleh kita guna benda-benda ni. Orang panggil, apa dia so ni? Koral ni. Orang pergi ke laut. Buat mutiara. Boleh berlaku. Ini kerana ketiadaan nas. Sebab boleh ni pasal apa? Tidak ada nas yang melarangnya. Dan hukumnya tak ada juga. Allah harus lagi tidak ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Masalah yang keempat, menggunakan bekas orang kafir. Harus menggunakan bekas-bekas kepunyaan orang kafir. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah ta'ala daripada Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi bersabda. Jadi orang yang ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, boleh ke tak kita ni akan pergi musafir ke negeri orang kafir? Boleh ke tak nak guna bekas dia? Jadi Nabi kata, kalau mu tak jumpa hak lain je, fasiluha wa kulu fiha. Kalau mu tak ada bekas lain, maka basuhlah dia dan makanlah dengan. Jadi tak jadi kesalahan. Boleh kita guna. Perintah membasuhkannya adalah dengan makna sunat kerana bekas tersebut mungkin telah tercemar disebabkan orang kafir menggunakannya untuk minum arak, makan babi dan seumpamanya. Hukum menggunakan pakaian mereka dan seumpamanya adalah sama dengan hukum menggunakan bekas-bekas mereka. Jadi penjelasannya telah pun kita jelaskan bahawasanya menggunakan bekas orang kafir ini tak jadi kesalahan. Mana kalau kita pergi di restoran ke kedai mana-mana, kalau kita tak payah ditanya tu kedai ni, kedai demo orang kafir masuk ke tu? Kalau masuk kena samuk rupiah ni, tak payah. Nak makan mi kat tu kedai akak mi. Cuma jangan masuklah kedai orang kafir tu. Kedai orang Islam ada kan. Orang Islam ada kedai di apa kita copot situ. Kedai orang kafir. Yang tu dia tak semaya. Mana junub pun tak, gapa-gapa pun tak berlaku. Jadi boleh kita pergi makan tu pes itu. Kalau kedai orang Islam tak ada sahabut dah. So tu je kedai, kita lapar kalau tak makan. Pasal nak kan. Bolehlah, oh, ni dak ni. Dia seorang copot dalam bandar tu. 10 lah, beratus lagi kedai Islam tak pergi makan sih. Oh ni dibimbang juga lah ni. Aku masuk dalam di bawah akta lain, aktanya masuk dalam bak lain dah. Ba'al walak wal barak dipanggil. Saya kepada orang kafir, benci pada penegak orang Islam. Aha. Ya.
ada bahan daripada emas dari kayu. Iya. Tali bakar. Kok kuih bakar yang laki-laki? Dan itu ada emas dan uang harus dimakan. Apa? Sebalik dulu. Oh, itu sebalik. Tidak swasta boleh bakar. Dia kalau sebab suatu semburan dari kayu. Swasta tali bakar, kayu boleh bakar. Ya, swasta. Oh kita tahu, lalu orang itu bicara masalah emas putih. Kosong. Buat puasa itu campuran daripada emas. Kena jelas molek benda-benda tu. Kalau dia mari pada emas tak boleh lah. Acik jelas dulu masalah. Kau tahu.